Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja kami yang bertajuk Etika di Jalan Raya Penyelamat Jiwa yang disediakan oleh Siti Nur Adlina Yusrina, Farah Ashikin, Aimi Iwani dan Muhammad Nur Hazwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hazwan bin Zulfemi dari kelas CS 248 4B2. Kumpulan kami telah melakukan kertas kerja mengenai etika di jalan raya penyelamat jiwa. Saya akan menerangkan tentang pengenalan di dalam kertas kerja ini. Okey. Pertama sekali yang kita perlu tahu ialah pengertian jalan raya. Jalan raya adalah jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Sistem jalan raya umumnya boleh dikategorikan kepada lebuh raya, jalan raya kebangsaan atau laluan persatuan, jalan raya negeri atau wilayah, jalan perbandaran, jalan lain termasuk jalan kampung dan jalan estet. Sejarah kewujudan jalan raya ini telah memberikan banyak kelebihan dan kebaikan kepada negara. Okey, antara kepentingan jalan raya ini ialah sebagai sistem perhubungan di darat. Pada awalnya, jalan raya dibina bertujuan untuk menghubungkan kawasan pelubungan biji timah dan pertanian dengan stesen kereta api. Kereta api ini pula akan mengangkut hasil biji timah ini dan pertanian ke pelabuhan untuk dieksport. Hal ini akan memajukan ekonomi negara. Pada awal kurun ke-20, kereta, lori dan bas mula digunakan secara meluas. Hal ini menyebabkan rangkaian jalan raya juga mula digunakan secara meluas di negara kita. Selain itu, kepentingan jalan raya yang lain juga ialah untuk menghubungkan bandar-bandar besar dengan bandar-bandar kecil. Pada awalnya, pihak British telah membina satu jaringan jalan raya yang menghubungkan seluruh tanah Melayu. Hal ini bagi memudahkan pentadbiran mereka di sini. Disebabkan itu, rangkaian jalan raya ini tertempuh di kawasan yang terdapat kepentingan ekonomi seperti di pantai barat semenanjung tanah Melayu. Malangnya, meskipun jalan raya amatlah penting kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara, terdapat segelintir pengguna jalan raya yang bersikap sambil lewa semasa mereka menggunakan jalan raya sehingga melakukan kesalahan-kesalahan di jalan raya. Antara bentuk salah laku jalan raya yang mereka lakukan ialah kecuaian memandu secara terburu-buru, serta keganasan jalan raya seperti mencederakan orang lain sampai mampu membunuh orang lain dengan sengaja. Pada era globalisasi ini, ramai yang tidak mengetahui etika di jalan raya, lantas menyebabkan peningkatan kemalangan jalan raya dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, individu yang tidak mematuhi undang-undang jalan raya ialah seperti mereka yang melanggar lampu isyarat. Oleh itu, kita haruslah memberi kesedaran kepada masyarakat umum akan betapa pentingnya etika di jalan raya ini. Assalamualaikum, nama saya Aimi Iwani binti Zarisham akan menjelaskan objektif, faktor dan kesan terhadap keluarga dan cadangan. Pertamanya, objektif kajian adalah mengurangkan kadar kemalangan serta kecederaan di jalan raya. Dan kedua adalah menjadikan para pengguna jalan raya lebih peka dan bertanggungjawab ketika berada di jalan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Syamil dan rakan-rakan sekalian yang lain. Saya Farah Ashikin binti Jumain akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang isu-isu permasalahan mengenai tajuk kertas kerja kami iaitu Etika di Jalan Raya Penyelamat Jiwa. Melihatkan pada kadar statistik yang dikeluarkan oleh Public Health Malaysia, ia menunjukkan
peningkatan yang mendadak kes kemalangan jalan raya di Malaysia pada setiap tahun dari tahun 2010 sehingga tahun 2015. Bab kata peribahasa, tidak ada ribut masakan pokok bergoyang, yang memberi makna sesuatu itu berlaku pasti ada sebab dan musababnya. Jadinya peribahasa ini boleh saya kaitkan dengan perbincangan saya, iaitu terdapat isu-isu permasalahan yang melibatkan etika pengguna jalan raya di Malaysia yang menyumbang kepada kadar kemalangan jalan raya. Terdapat 3 isi yang saya akan terangkan dengan lebih lanjut, iaitu masyarakat yang tidak bertanggungjawab sebagai pengguna jalan raya, masyarakat yang tidak menitik beratkan tentang undang-undang jalan raya, dan sikap sesetengah individu yang mementingkan diri di atas jalan raya tanpa memikirkan pengguna jalan raya yang lain. Isu permasalahan yang pertama ialah masyarakat yang tidak bertanggungjawab sebagai pengguna jalan raya. Contohnya, kita boleh beri ialah seperti budaya malas untuk menyalakan lampu isyarat ketika ingin memasuki simpan jalan atau ingin menukar laluan. Kesannya ialah mampu menyebabkan pengguna jalan raya yang lain, terutamanya pengguna kenderaan yang berada di bahagian belakang serta di sisi kereta, mampu terlibat dengan kemalangan yang tidak diduga. Seperti yang kita sedia maklum, menyalakan lampu isyarat hanyalah satu cara untuk berkomunikasi dan memberi peringatan awal mengenai penukaran laluan arah pengguna tersebut kepada pengguna yang lain. Jadinya, kalau kita ambil ringan tentang perkara ini, ia boleh menjadi punca utama dari setiap kemalangan ringan dan berat yang berlaku di jalan raya. Menurut artikel online yang dikeluarkan di Cosmo Online pada 2 Disember 2020 yang lepas, pakar psikologi trafik Universiti Kebangsaan Malaysia Prof. Dr. Rozmi Ismail menyatakan, apabila menganggap sesuatu sebagai tidak penting, ini membawa kepada sifat lupa untuk menggunakan lampu signal. Makanya, setiap pengguna jalan raya itu sendiri yang tidak beretika dengan cara tidak mengambil serius tentang perkara sekecil ini mampu menyebabkan kecelakaan kepada pengguna-pengguna kenderaan yang lain. Kemudian itu, isu permasalahan yang lain ialah masyarakat yang tidak menitik beratkan tentang undang-undang jalan raya. Misalnya, membawa kenderaan bermotor atau kenderaan ringan tanpa lesen yang sah. Seperti yang kita tahu, undang-undang yang termaktub di Malaysia ialah setiap individu yang berumur 17 tahun dan ke atas dibenarkan untuk mendapatkan lesen memandu, manakala 16 tahun dan ke atas bagi yang ingin memohon lesen motosikal. Jika tidak mempunyai lesen, ini bermakna seseorang tersebut tidak mengetahui dan tidak belajar cara-cara penggunaan yang betul untuk mengenalikan kenderaan. Individu tersebut boleh dikenakan tindakan saman dan mampu didakwa mengikut Seksyen 26 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu di mana-mana pengguna jalan raya yang tidak mempunyai lesen yang sah akan boleh didenda sehingga RM1,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Konklusinya, masyarakat yang tidak peka akan kepentingan seperti ini sehingga bersikap sembrono membawa kenderaan menjadi salah satu punca utama kepada permasalahan etika di jalan raya. Dan isu permasalahan yang terakhir ialah sikap sesetengah individu yang mementingkan diri tanpa memikirkan pengguna jalan raya yang lain. Ini dapat dilihat apabila ada kenderaan yang menggunakan laluan kecemasan untuk sampai segera ke destinasi yang ditujunya. Sepertinya semua orang sedia maklum, laluan kecemasan hanyalah boleh digunakan oleh pihak berkuasa seperti pihak polis dan ambulans untuk memberi bantuan segera kepada pengguna yang berhadapan dengan kemalangan di lebuh raya. Sekiranya kerap kali menyalahgunakan penggunaan laluan kecemasan akan mengakibatkan mereka yang betul-betul memerlukan pertolongan di lebuh raya akan berhadapan dengan risiko lebih teruk kerana pihak berkuasa tidak mampu sampai dengan segera untuk memberikan bantuan disebabkan banyak kenderaan yang menggunakan laluan tersebut. Contoh kes kemalangan yang berlaku pada 14 Oktober 2015 yang meragut nyawa sebuah keluarga apabila kenderaan yang dinaiki mereka hilang kawalan dan terperosok ke bawah trailer yang berhenti di lorong kecemasan kerana pemandu trailer tersebut sedang tidur. Hal ini menunjukkan apabila seseorang tidak beretika menyalahgunakan lorong kecemasan dapat menjadi punca kematian seseorang di lebuh raya. Kemudian itu, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang aspek individu yang memberi faktor dan kesan melibatkan etika di jalan raya. Faktor utama bagi individu yang menunjukkan tingkah laku yang tidak beretika ketika menggunakan jalan raya ialah sikap dan mentaliti pengguna jalan raya itu sendiri. Contohnya, kita dapat perhatikan daripada pemandu yang sesuka hati memandu kenderaan berat dan ringan dalam keadaan mabuk.
Sikap yang mementingkan diri sendiri serta mentaliti pemandu yang merasakan masih mampu untuk membawa kenderaan dalam keadaan mabuk menyebabkan lahirnya individu yang sebegini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia, terdapat sebanyak 47 kes kemalangan yang berpunca daripada pemandu mabuk di Malaysia dari tahun 2019 sehingga tahun 2019. Memandu dalam keadaan mabuk akan menghadapi kesusahan dalam penglihatan kerana matanya akan menjadi kabur, konsentrasinya tidak mampu diberikan sepenuhnya serta tidak boleh membuat keputusan secara rasional. Hal ini boleh menjelaskan sebab-sebab pemandu mabuk seringkali menyebabkan kemalangan dan kecelakaan kepada pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya, apabila seseorang individu itu melakukan hal-hal yang tidak beretika di jalan raya, dia akan memberikan kemudaratan kepada individu-individu yang lain. Konteks ini boleh dikaitkan dengan kes pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol sehingga menyebabkan kematian ataupun kecederaan kepada pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Mengikut pada kes yang pernah berlaku pada 22 Mac 2021, seorang pemandu yang menyebabkan kemalangan ke atas 5 buah kenderaan di Ampang, Selangor dan berdasarkan hasil ujian saringan mendapati pemandu itu mempunyai tahap kandungan alkohol melebihi had yang ditetapkan. Sikap sebegini akan memberi kesan terhadap individu yang tidak bersalah untuk berhadapan dengan situasi yang tidak diingini serta menyebabkan kesusahan kepada pengguna jalan raya yang lain kerana akan berlakunya kesesakan lalu lintas jika terjadinya kemalangan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Antara salah satu faktor dan kesan terhadap keluarga ialah sikap tidak ambil peduli akan ahli keluarga serta nama baik keluarga terjejas. Konsep faktor iaitu sikap tidak ambil peduli dijelaskan sebagai mengendahkan ahli keluarga yang tidak mempunyai lesen mandu untuk memandu. Terutamanya, ibu bapa yang terlalu leka dengan kerja mereka sehingga mengabaikan perilaku anak-anak mereka yang memandu kenderaan tanpa lesen. Anak-anak seperti ini berasa memandu kenderaan atau menunggang motosikal tanpa lesen adalah tidak menjadi masalah kerana tiada siapa menegur dan melarang mereka melakukan sedemikian. Perkara ini dapat dikaitkan dengan berita tentang 2 pelajar maut di Jalan Tanah Merah Guai, Ipoh, di mana motosikal 2 pelajar tersebut bertemu dengan sebuah van yang menyebabkan kecederaan di kepala dan badan. Akhbar menyatakan 2 pelajar tersebut ingin pulang dari sekolah tetapi kedua-duanya tidak memakai topleda yang menyebabkan penunggang motosikal meninggal dunia di tempat kejadian manakala rakannya pembonceng meninggal dunia di Hospital Tanah Merah. Daripada petikan tersebut didapati sikap samilewa dalam mendidik anak-anak tentang undang-undang di jalan raya akan mendorong peningkatan kadar kemalangan jalan raya. Jika hal ini diremehkan, ia memberi kesan yang dalam terhadap keluarga yang terlibat. Antaranya iaitu nama baik keluarga tercemar. Keluarga tersebut mendapat persepsi buruk masyarakat akan keprihatinan mereka dalam menjalankan tanggungjawab memantau anak-anak bawah umur yang memandu kenderaan tanpa lesen. Oleh yang demikian, ia mampu meningkatkan bilangan kemalangan jalan raya hanya kerana sikap segelintir keluarga yang tidak mengambil berat terhadap ahli keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nur Adlina Yusrina binti Nur Azizan. Saya di sini akan mengupas faktor dan kesan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam etika jalan raya. Yang bagi faktor adalah penyalahgunaan jalan raya. Kini terdapat pelbagai penyalahgunaan jalan raya yang telah dilakukan oleh masyarakat kita sendiri. Kesalahan ini telah menjadi suatu kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Penyalahgunaan jalan raya ini telah menyebabkan pelbagai risiko dan ancaman yang akan berlaku kepada pengguna jalan raya yang lain. Antara kesalahan jalan raya yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah dengan menjadikan tempat untuk melakukan gejala sosial yang tidak bermoral seperti lumba haram bagi motor maupun kereta serta mereka juga akan bertindak sebagai samsing jalan raya. Perkara ini telah menyebabkan pengguna jalan raya yang tidak bersalah mengalami risiko kemalangan yang tinggi antara masyarakat yang tidak bertanggungjawab ini.
Raja yang saya tunjukkan ini adalah salah satu contoh something jalan raya di mana ada 2 orang pemandu yang kelihatan bergaduh di dalam video yang tular berdurasi 26 saat di media sosial Facebook. Perkara ini telah menyebabkan ketidakselesaan pemandu jalan raya yang sedang menggunakan jalan raya tersebut kerana ini akan mengundangkan kemalangan jalan raya seperti kata pepatah malang tidak berbau. Masyarakat yang tidak bertoleransi seperti ini tidak sepatutnya melepaskan amarah di jalan raya. Malahan mereka seharusnya memberhentikan kereta mereka di tepi jalan untuk selesaikan dengan cara yang baik. Dan sampai itu, masyarakat seperti ini yang berlakak seperti something jalanan ini mampu membuat pembawa atau penunggang kenderaan bermotor akan mengalami trauma. Hal ini demikian kerana mereka mampu menyebabkan kemalangan berlaku di hadapan mata pemandu yang lain. Kesannya ini akan menyebabkan masyarakat beranggapan bahawa keselamatan diri mereka di jalan raya adalah tidak selamat dan mampu mengundang kecelakaan yang tidak dijangka. Seterusnya, terdapat lagi banyak kemalangan yang dilaporkan akibat kegiatan sosial yang tidak bermoral ini seperti lumba haram. Misalnya, pada 8 Ogos 2021 ketika operasi Samsing Jalanan di kilometer 24.4 Lebuhraya Sistem Lingkaran Kajang SILK dari arah Kajang menuju ke Putrajaya, 2 polis dipercayai maut selepas terbabit dalam kemalangan ketika mengejar suspek lumba haram ini. Di samping itu, kesan yang lain akan berlaku apabila gejala sosial ini terus berterusan tentang penyalahgunaan jalan raya ini adalah pencemaran bunyi yang dihasilkan oleh lumba haram dengan menukar exhaust motor yang telah diubah serai. Oleh hal yang demikian, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab haruslah menangkis perkara yang tidak diingini berlaku. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2, dan hendaklah kamu saling bantu-membantu untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bantu-membantu kepada dosa dan pencerobohan. Dalam ayat ini juga telah menyatakan bahawa kita sebagai masyarakat haruslah saling bantu-membantu untuk membuat kebajikan dan bertakwa, yang di mana dalam konteks yang diutarakan, masyarakat seharusnya dan sewajarnya bersama-sama menjadikan jalan raya adalah tempat selamat untuk melakukan aktiviti pemanduan bagi masyarakat yang lain. Itu sahaja untuk masyarakat. Jadi saya akan teruskan dengan faktor dan kesan bagi negara. Berdasarkan statistik kemalangan yang ditunjukkan pada tahun 2010 hingga 2019, negara kita telah mencatatkan kadar kemalangan yang semakin meningkat. Ini telah menyebabkan kegusaran kepada rakyat. Rakyat merupakan pengguna utama jalan raya. Oleh hal yang demikian, antara faktor yang telah menyebabkan perkara ini semakin meningkat adalah sikap yang tidak ambil endah oleh pihak kerajaan terhadap kawasan-kawasan yang mengalami kerosakan jalan raya. Antara kerosakan jalan raya adalah seperti jalan yang berlubang dan tidak rata, serta jalan yang tidak diperbaiki setelah dibuat aduan berulang kali. Kesan yang akan berlaku kepada negara adalah kadar kemalangan akan semakin meningkat. Ini akan menyebabkan imej negara akan merundum akibat perkara seperti ini. Pada zaman modernisasi ini, antara salah satu kekurangan pihak kerajaan adalah mereka akan mengambil tindakan terhadap sesebuah kawasan jika kawasan tersebut telah menjadi bualan rakyat di media sosial. Ini adalah salah satu yang tidak patut berlaku dalam sektor kerajaan. Hal ini demikian kerana rakyat akan memandang enteng terhadap keberkesanan yang akan atau bakal dilakukan oleh pihak kerajaan. Gambar ini merujuk kepada masalah jalan raya yang tidak rata. Perkara ini telah menjadi tular pada 29 Disember 2020 kerana pada waktu tersebut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Khairi Jamaluddin mengalami kecederaan akibat daripada melanggar lubang pada jalan raya ketika menunggang basikal beramai-ramai. Walhal rakyat sudah lama membuat aduan kepada Jabatan Kerja Raya untuk menurap jalan tersebut kerana sudah banyak kali kemalangan berlaku. Ini juga telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rakyat sukar untuk membuat aduan kepada pihak kerajaan yang suka memandang enteng aduan yang dibuat oleh kerajaan. Oleh itu, terdapat pelbagai cara rakyat membuat turapan seperti yang
tular di media sosial di mana rakyat sendiri yang menurap jalan raya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis Muslim nombor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesiapa yang melepaskan saudara mukmin daripada kesusahan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini telah dinyatakan bahawa perlunya seseorang itu menyantuni saudaranya yang lain, yakni menyenangkan saudara mereka. Di dalam konteks ini bahawa pihak kerajaan haruslah memudahkan rakyat dengan mempercepatkan kadar pembinaan jalan raya ataupun membaiki jalan raya. Oleh itu, sebagai sebuah kerajaan demokrasi, kita haruslah mendengar suara kecil mereka yang bersuara tentang permasalahan ini agar perkara ini dapat membantu memudahkan urusan pelbagai pihak yang terlibat. Di samping itu, di samping ini juga adalah etika jalan raya yang harus dikendalikan dengan baik oleh pihak kerajaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat 3 cadangan yang boleh diusut dalam membendung isu kemalangan jalan raya yang menjadi semakin meningkat di Malaysia. Cadangan pertama ialah membuat poster, seperti mana poster yang tertera di bawah menunjukkan tentang langkah-langkah pemanduan selamat dan prinsip pemanduan cermat. Ia juga menerangkan perkara yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas melintas jalan yang memberi tujuan untuk mempraktikkan adab ketika berada di jalan raya di dalam kalangan rakyat Malaysia. Cadangan kedua ialah mengadakan kempen. Tujuan kempen diadakan adalah untuk memberi pendedahan kepada masyarakat akan pentingnya beretika di jalan raya. Kebiasaannya, kempen ini diajarkan oleh pihak NGO ataupun pihak rukun tetangga. Cadangan yang ketiga, iaitu cadangan yang terakhir, ialah menerima maklum balas kuesioner melalui soal jawab di Google Form. Terdapat seramai 20 orang responden telah memberi respon akan soalan yang dilampirkan, yang mana soalannya berkaitan akan maklumat ringkas responden, kerisauan responden, pendapat dan cara mengatasi isu kemalangan jalan raya. Hampir 98% responden memberi maklum balas positif akan isu yang dibincangkan, yang mampu menunjukkan masih ada rakyat Malaysia prihatin dan peka akan masalah kemalangan di jalan raya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rumusan untuk kertas kerja ini. Kesimpulannya, etika di jalan raya perlulah dipupuk dalam diri setiap orang, terutamanya pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya yang beretika amatlah penting agar kadar kemalangan jalan raya di Malaysia dapat dikurangkan. Kita hendaklah mematuhi segala undang-undang di jalan raya yang telah dikeluarkan oleh kerajaan agar semua perjalanan kita di jalan raya adalah selamat dan tidak merisaukan. Kita boleh melatih diri kita supaya sentiasa beretika di jalan raya agar kita tidak menyebabkan kecelakaan dan kemalangan kepada orang lain serta diri sendiri, keluarga, masyarakat dan orang di sekitarnya. Ingatlah bahawa beretika di jalan raya tiada guna jika cuma setengah pihak sahaja yang melakukannya. Oleh itu, semua pihak haruslah mematuhi segala etika dan undang-undang di jalan raya agar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan dan tidak meragut nyawa diri sendiri, orang tersayang serta orang lain yang tidak bersalah. Sekian, terima kasih.